Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak memberi penekanan sepenuhnya kepada pembangunan pendidikan di negeri ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg memberitahu pelbagai usaha telah dilakukan untuk membangunkan sektor itu sekaligus memperkasakan lagi tahap pendidikan dalam kalangan rakyat Sarawak. And the Sarawak government, under my leadership, we are giving full emphasis on education. From secondary school, we have acquired all the university assets, Curtin, Swinburne, University Technology Cebu. ICAT is now upgraded as University College, and Centec for post program, meaning postgraduate program. These are all belong to Sarawak. We have acquired it, and we are interfacing with reputed institutions of higher learning overseas, so that there is transfer of technology and knowledge, and what is important yet, English is also important. Beliau berkata demikian semasa berucap pada program A Memorable Moment with the Premier di Yayasan Sarawak International School YSIS di Kuching pada Ahad. Sementara itu, katanya bahasa Inggeris mesti dikuasai untuk memahami pelbagai metodologi dan juga kemahiran baharu selari dengan perubahan teknologi yang berlaku. We have to acknowledge the fact that English is an international language. And if you were to do your research and to get the current knowledge, there is no other option but to have a very good command of English so that you can understand the various methodologies as well as the new skills, because of the fact that technology changes very fast. Terdahulu, beliau telah merasmikan program Funride yang bermula di kediamannya dan tamat di YSIS. Laporan seterusnya, Miri kembali menjadi tuan rumah bagi sambutan perayaan Hari Lahir ke-86 Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Perin Sri Abdul Taib Mahmud yang bakal berlangsung pada 7 hingga 9 Oktober ini. Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Menteri Bertanggungjawab bagi sambutan tersebut. Datuk Seri Lee Kim Shin memberitahu terdapat 5 acara utama yang akan diadakan bagi memeriahkan suasana sambutan kali ini. Jelasnya, pada sebelah petang 7 Oktober akan diadakan satu majlis kesyukuran bertempat di Masjid At-Taqwa Miri dengan anggaran kehadiran sebanyak 1,200 tetamu. Dan 8 hari bulan kita ada istiadat perbarisan dan rapat raksasa di stadium terbuka. Akan bermula ketibaan Tuan Yang Terutama yang ada 8 pagi, yang lainnya peserta adalah akan berada bersiap sedia 7 pagi dan seramai 86 kontingen akan mengambil bahagian, iaitu sesama dengan umur 86 lah. Jadi kita ada 86 kontingen juga. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena sambutan perayaan Hari Lahir ke-86 Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak di Pejabat Residen Bahagian Miri pada Sabtu. Untuk rekod, kontingen tersebut melibatkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi kerajaan Sarawak dan persekutuan serta Badan Berkanun Persatuan, pertubuhan bukan kerajaan NGO, pihak swasta, institusi pengajian tinggi awam, institusi pengajian tinggi swasta dan juga sekolah. Jelasnya lagi, acara tersebut akan disusuli dengan istiadat pengurniaan darjah-darjah kebesaran negeri Sarawak di Hotel Meritz Miri, manakala majlis jamuan negeri pula akan diadakan di Pullman Miri Waterfront pada sebelah malam hari yang sama. Next morning, on the 9th morning, we have the Majlis Jamante as Eastwood Golf and Country Club.
and about 150 warga Mas terdiri daripada pelbagai kaum akan menerima sumbangan daripada KYT dan Ketua Negeri Sarawak Dr. Tuan. Beliau menambah selain acara-acara utama, unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR turut akan menganjurkan majlis kesyukuran agama lain di Eastwood Valley Golf and Country Club Miri pada pagi 7 Oktober. Kekal dengan perkembangan di Miri, Taiwan Buddhist Zoo Chi Foundation Malaysia, Miri Station serta Persatuan Peniaga Second Hand dan Kita Semula Miri telah mengadakan kempen kebersihan pantai 5.0 di Marina Bay pada Jumaat. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin memberitahu selain membersihkan pantai, kempen ini juga bertujuan memberi kesedaran kepada orang ramai mengenai pengurusan sampah serta meningkatkan kualiti persekitaran. Beliau berkata demikian semasa hadir menyempurnakan kempen berkenaan. Datuk Seri Lee turut mengingatkan warga Miri untuk terus menjaga dan melindungi alam sekitar, tidak kira di darat maupun di laut, bagi mengelakkan pencemaran dan juga menjaminkan kemampanan industri pelancongan di bandaraya itu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin itu juga berharap lebih banyak kempen kesedaran seumpama itu akan kerap diadakan pada masa akan datang. Sementara itu, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK di kawasan Batang Ai perlu menjadi mata dan telinga kepada Kerajaan Sarawak supaya rakyat lebih memahami aspirasi di bawah kerajaan. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuh berkata, KMKK harus membantu menyelesaikan masalah rakyat selain menyalurkan maklumat dasar pentadbiran kerajaan kepada penduduk di kawasan mereka. Jelasnya, suara hati masyarakat akar umbi di kawasan perlu disampaikan kepada kerajaan negeri bagi memudahkan tindakan selanjutnya oleh jentera kerajaan. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan notis projek transformasi luar bandar RTP 2022 Dewan Undangan Negeri Dun Batang Ai di Dewan Kompleks Sukan Lubuk Antu baru-baru ini. Adun Batang Ai itu menegaskan kestabilan dan kesejahteraan negeri ini hanya dapat dicapai apabila KMKK dan jentera kerajaan bekerjasama sebagai satu pasukan. Laporan selanjutnya, komuniti keluarga Malaysia khususnya di daerah Lundu memainkan peranan penting sebagai salah satu wadah penyaluran maklumat di peringkat komuniti tempatan. Adun Opar Bini Sujang memberitahu masyarakat perlu membantu kerajaan dalam berkongsi maklumat antara satu sama lain berkaitan inisiatif kerajaan atau penjelasan sebenar bagi sebarang isu. Tambahnya, ini juga selaras dengan hasrat kerajaan untuk mempertahankan negara daripada pihak yang cuba menjejaskan keharmonian masyarakat tempatan. Beliau berkata demikian ketika menangguhkan program Merdeka Komuniti Daerah Lundu di Kampung Sebandi Hulu di Lundu pada Jumaat. Bersempena dengan program tersebut, Adun Opar terdahulunya telah melepaskan serta menyertai rombongan konvoi komuniti keluarga Malaysia menuju ke Kampung Sebandi Hulu. Sebanyak 6 komuniti keluarga Malaysia dari kawasan Dun Opar dan Dun Tanjung Datu telah menyertai program berkenaan. Selain itu, aktiviti lain turut diadakan untuk memeriahkan lagi suasana program seperti aktiviti sukaneka dan juga penyerahan jalur gemilang. Beralih ke perkembangan sukan, dengan skuad bola tanpa lelaki Sarawak meneruskan momentum positif dalam aksi peringkat kumpulan B Sukma ke-20 2022 dengan membenam Kuala Lumpur 3-1. Beraksi di Dewan Bola Tanpa MBSA pada Ahad, skuad kendalian Philip Teo bangkit dari kekalahan 27-29 pada set pertama dengan melakar kemenangan dalam 3 set 25-22, 25-21 dan 25-20. Pada Sabtu, Sarawak tidak berdepan masalah menjinakkan Melaka dengan 3-0 dalam aksi pembukaan.
Menurut pengurus Sarawak, Dato' Moh Wong Ming, atletnya bermula agak tertekan pada set pertama dengan sering melakukan kesilapan mudah, terutama semasa melakukan servis. Bagaimanapun, selepas melakukan beberapa pertukaran pemain pada set kedua, corak permainan Sarawak katanya berubah menjadi lebih baik dan berjaya mengekalkan rentak hingga perlawanan tamat. Beliau dalam pada itu memuji semangat kental pemainnya dengan menyerap tekanan dari pihak lawan. Sarawak akan meneruskan perlawanan peringkat kumpulan menentang Selangor pada Isnin. Mengulas mengenai perlawanan itu, Moh mahu pemainnya mengekalkan momentum sebegitu kerana Selangor bukan lawan yang mudah. Manakala dua petinju Sarawak berjaya mara ke peringkat seterusnya dalam acara tinju Sukma ke-20 yang membuka tirai di Kompleks Futsal Presiden 18 Putrajaya pada Sabtu. Dalam pertembungan pertama, Muhammad Syawal Muhammad Hisham berjaya mengetepikan cabaran Kitty Pongkrak Sam dari Perak dalam kategori bantam 51-54 kg. Wilson Brian Sumbang mengekori jejak Muhammad Syawal apabila turut menang ke atas lawannya dari Kelantan Ahmad Taufik Abdul Rawi dalam kategori light 57-60 kg. Petang ini, tiga lagi petinju Sarawak telah turun gelanggang dengan fokus terhala ke arah pertembungan feather 54-57 kg membabitkan Lionel Magdalen Bong atau Kilat Boy menentang Fakir Ilham Zulkifli dari Kelantan. Dua lagi petinju ialah Jackson Chambai fly 48-51 kg dan Muhammad Rafiq Murshidi light welter 60-63.5 kg. Sementara itu, gelanggang Muay Thai yang turut memulakan saingannya pada Sabtu di South City Plaza, Seri Kembangan menyaksikan 6 atlet Muay Thai lelaki Sarawak melangkah ke pusingan seterusnya selepas menang dalam perlawanan masing-masing. Muhammad Hasbullah Mut menyingkirkan Wan Adam Zahin dari Terengganu dalam kategori 45 kg. Seterusnya, giliran Ayu Adika Azmi menjinakkan cabaran atlet Muhammad Arash Amirul dari Kelantan. Antara atlet yang melayakkan diri juga ialah Elias Ghazali Zulfikar, Kabilan Jelevan Tia Garajan, Jordan Boket Herman dan Muhammad Johan Ghazali Zulfikar. Dalam pada itu, pasangan adik-beradik Nur Arifah Mahsunah Baharum dan Nur Afiqah Musfirah Baharum berjaya mara ke pusingan separuh akhir boran wanita dengan mengumpul 8.40 mata. Selanjutnya, skuad 10 pin bowling Sarawak melaungkan amaran awal kepada pencabar lain pada Sukma ke-20 setelah merangkul 1 emas dan 1 perak dalam acara perseorangan wanita yang diadakan di Sunway Megalands pada Ahad. Gandingan Lavinia Kodiaji dan Nur Hazirah Ramli sukar digugat pencabar lain apabila mengungguli kedudukan 1 dan 2. Lavinia mengumpul 1,271 jatuhan pin dalam aksi 6 pusingan, manakala Nur Hazirah mengumpul 1,268 jatuhan pin. Pingat gangsa dimenangi Nur Nais Falinesa Isman dari Selangor dengan mengumpul 1,263 jatuhan pin. Sementara itu, Sarawak menutup acara olahraga di Stadium Nasional Bukit Jalil dengan mengutip 1 emas dan 1 perak. Pingat emas dirangkul Evelyn Tan Ziyi dalam acara lompat bergalah wanita selepas mencatat lompatan setinggi 2.90 meter. Perak menjadi milik Nur Anis Natsha dari Kuala Lumpur, manakala gangsa dirangkul Ching Chin Yen dari Pulau Pinang. Jonah Chang Regan menambah koleksi pingat peraknya dalam acara melempar cakera dengan mencatat lemparan sejauh 43.82 meter. Emas milik atlet Perak Kamal Farhan dan gangsa dimenangi Tan Jin Cheng dari Johor. Dalam pada itu, kedua-dua skuad lelaki dan wanita Kabadi Sarawak memenangi pingat gangsa dalam acara yang melabuhkan tirai di Pusat Kecemerlangan Sukan Para Kampung Pandan. Dalam aksi terakhir, skuad lelaki menewaskan Perak dengan 43 berbalas 37, manakala skuad wanita menyingkirkan Kedah dengan 34 berbalas 31. Berikut pula merupakan kedudukan jumlah kutipan pingat terkini serta kedudukan Carta Negeri Sukma 2022 setakat jam 5 petang. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah
Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta salam UKAS.